Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan mengenai perancangan pembangunan pendidikan Malaysia. Kumpulan kami memilih untuk membentang tentang Pelang Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari 2013 hingga 2025. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang lelaki, iaitu Muhammad Hafiz bin Zainuddin, yang kedua Muhammad Aiman Iqbal bin Nordin, yang ketiga Muhammad Nur Hakim bin Cik Rusli, dan yang terakhir Ryan Steven anak Harry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Hakim bin Cik Rusli. Pada hari ini saya akan menerangkan objektif PPPM. Okey, yang pertama, PPM ini adalah merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melonjakkan sistem pendidikan Malaysia ke dalam kelompok negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Objektif PPPM ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama, memahami prestasi cabaran sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, mengukuhkan perpaduan dalam karangan murid dan mengoptimumkan kecekapan sistem. Objektif yang kedua iaitu mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dalam sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun. Objektif yang terakhir iaitu menggariskan program transformasi penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Okey. Pelang Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan kesinambungan kepada PIPP yang dijalankan dari tahun 2006 hingga 2010. Untuk pengetahuan, PIPP ini adalah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu gelombang dan anjakan PPPM. Gelombang dan ajakan PPPM ini mempunyai 3 gelombang. Okey, yang pertama adalah gelombang pertama dijalankan dari tahun 2013 hingga 2015. Okey, dalam gelombang yang pertama ini mempunyai yang pertama, melaksana program transformasi daerah. Yang kedua, merombak IPG dan latihan pra-perkhidmatan. Yang ketiga, melaksanakan satu bestarinet ke semua sekolah. Yang keempat, melaksanakan KSSR dan Bahasa Malaysia SJK. Yang kelima, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional. Yang keenam, meningkatkan enrolment prasekolah dan sekolah menengah. Yang ketujuh, mentransformasi kementerian dengan meletakkan pemimpin terbaik. Yang ke-8, memperluaskan Linus dan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris. Yang ke-9 iaitu mewujudkan pembimbing pengetua atau guru besar sekolah band 5 atau 6 dan 7. Yang ke-10, membina soalan peperiksaan berelemen kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Yang ke-11, meningkatkan standard pengajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains. Yang terakhir iaitu mengukuhkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebagai singkatan iaitu STEM melalui kurikulum, pengujian dan latihan guru. Okey, untuk tambahan, gelombang pertama ini pun telah berlalu dan sekarang pada tahun 2020 berlakunya gelombang yang kedua yang telah dilaksanakan bermula daripada 2016 hingga tahun ini 2020. Kita pergi yang pertama, iaitu melakukan semakan semula dengan melaksanakan KSSM dan juga KSSR. Yang kedua,
menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM yang telah saya sebutkan tadi dalam gelombang yang pertama, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okey, yang ketiga, memperoleh akreditasi antarabangsa kurikulum matrikulasi. Yang keempat, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus. Okey, yang kelima, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi. Yang keenam, menyusun semula peranan bahagian utama KPM, JPN dan PPD. Okey, yang ketujuh, pilihan program untuk meningkatkan pendedahan bahasa Inggeris. Yang kedelapan, memacu inovasi ICT untuk pembelajaran jarak jauh dan terarah ke diri. Okey, saya tertarik dengan poin ini kerana ia sedang berlaku kepada kita sebagai pelajar, kerana dalam keadaan sekarang semua universiti atau pusat pengajian tinggi sedang beralih kepada teknologi inovasi ICT dengan melakukan pembelajaran jarak jauh seperti menggunakan Google Meet ataupun WhatsApp ataupun Telegram. Okey, sambung balik yang ke-8, iaitu meningkatkan sokongan kepada guru bagi penambahbaikan dari segi pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir iaitu memperluas pilihan pendidikan vokasional melalui pendidikan vokasional swasta. Okey, seterusnya kita pergi kepada gelombang yang ketiga. Perkara ini akan berlaku dari 2021 hingga 2025. Okey, perkara yang akan dilakukan dalam gelombang yang ketiga yang pertama iaitu melaksanakan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas. Ini contohnya kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses internet ataupun tidak mempunyai kemudahan laptop dan sebagainya. Okey, yang kedua, membudaya kecemerlangan profesional keteladanan rakan setugas. Yang ketiga, meningkatkan inovasi kemahiran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Hal ini kerana pada masa akan datang semua perkara akan dinilai dari segi bahasa utama dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah memainkan peranan utama untuk kita memperluaskan kemahiran kita di peringkat antarabangsa. Yang keempat, pengstrukturan sekolah untuk menentukan keperluan, mengoptimalkan laluan dan pilihan persekolahan. Okey, yang kelima, mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan. Yang terakhir iaitu memperkasa kementerian dan menginstitusikan transformasi melalui pengukuhan kemajuan kerjaya pegawai kementerian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Zainuddin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 11 anjakan PPPM, Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid proficiency dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan pilihan sebagai profesi pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara meluas. Assalamualaikum dan hi everything. Nama saya Muhammad Ahmad Iqbal bin Nordin, boleh panggil Baba.
Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan cabaran menjayakan PPPM 2013 hingga 2025. So, sama-sama saksikannya. Okey, cabaran menjayakan PPM 2013 hingga 2025 terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah akses, yang kedua equality, yang ketiga kualiti, yang keempat perpaduan dan yang kelima kecekapan. Okey, kita pergi yang pertama. Apakah yang anda faham berkenaan dengan akses dan juga maksudnya? Okey, maksud di sini adalah setiap warga negara kanak-kanak Malaysia berhak mendapatkan kesamarataan dan juga peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Selain itu, Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat sekolah hingga ke peringkat menengah atas diutamakan. Okey, baiklah. Kita pergi yang kedua, iaitu equality. Apakah yang anda faham berkenaan dengan equality dan juga maksudnya? Okey, maksud di sini adalah sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender dan juga latar belakang ekonomi. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kualiti. Di sini kualiti bermaksud adalah semua kanak-kanak berpeluang mendapatkan pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan juga setanding dengan negara yang maju. Okey, baiklah, kita pergi yang keempat, iaitu perpaduan. Apa yang dimaksudkan dengan perpaduan? Perpaduan adalah menjana suatu sistem pendidikan yang memberikan peluang kepada semua murid berkongsi pengalaman dan inspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Okey, kita pergi yang kelima, cabaran menjayakan PPPN 2013 hingga 2025, iaitu yang kelima adalah kecekapan. Apa yang dimaksudkan dengan kecekapan? Adalah sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimalkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan masa. Okey, selamat sejahtera. Saya Ryan Steven, anak Airi, akan membentangkan tajuk aspirasi kemajadian murid. Okey, aspirasi kemajadian murid ni terbagi kepada 6, iaitu first pengetahuan, kemahiran berdua bahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, kemahiran memimpin dan identiti nasional. Okey, first saya akan beritahu tentang pengetahuan. Pengetahuan iaitu penguasaan mata pelajaran teras dalam pengetahuan umum tentang dunia. Okey, yang kedua adalah dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dan mampu menghargai kesenian, kebudayaan dan juga menguasai bidang-bidang pilihan. Okey, yang kedua adalah kemahiran dua bahasa, iaitu dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan satu lagi bahasa komunikasi antarabangsa untuk sebagai tambahan bahasa kita. Okey, yang ketiga adalah kemahiran berfikir, di mana kemahiran berfikir ini menerapkan sikap yang ingin tahu dan inovatif dan boleh mengaplikasikan dalam pengetahuan kita dan penyelesaian masalah kita. Okey, yang kedua adalah menghayati pendapat ataupun pelbagai dari segi kritikal dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan mempunyai serta berciri keusahawanan. Okey, etika dan kerohanian.
bermaksud mempunyai asas moral yang kukuh dan keberanian membuat keputusan yang betul, di mana ia akan memberikan kita dalam pembangunan dari segi gaya hidup sihat, dari segi kerohanian dan moral yang ada pada kita. Okey, yang kelima adalah kemahiran memimpin, di mana kemahiran memimpin ini mempunyai pelbagai cabang seperti kemahiran berkomunikasi, berciri keusahawanan, cekal dan memimpin serta bekerja dalam satu pasukan. Okey, yang kedua adalah communicator yang berkesan, di mana ia akan memberikan kita cerdas emosi, mampu berinteraksi dari segi budaya dan memberi daya saing, cekal dan yakin untuk aspirasi kemenjadian murid. Okey, yang keenam adalah identiti nasional. Ia mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian dalam masyarakat dan memahami aspirasi negara. Okey, sekian daripada saya.